Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang PJ City, yang mana Johor Darul Takzim menang 2-0 hasil jaringan daripada Bekson dan juga Muhammadur Sumareh. Okey, pada perlawanan ni boleh saya katakan kedua-dua pasukan beraksi dengan agak seimbang. Pasukan PJ City lebih hebat daripada segi bertahan, manakala pasukan JDT bermain untuk, boleh dikatakan mereka tidak bermain dengan open gameplay sangat. Mereka hanya lebih kepada untuk keep position dan buat game dengan sederhana lah. Mungkin disebabkan jadual liga yang padat dan mereka pun sedang mencari kejuaraan yang ke-8, maka mereka bermain dengan simple football. Tak perlu nak tergesa-gesa nak buat something dan sebagainya. Mereka perlu lebih chill dan relax pada perlawanan semalam. Okey, kita mulakan ulasan dengan pasukan JDT. Apakah kekuatan dan juga apa yang saya suka tentang pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan semalam? Yang pertama, apa yang saya suka adalah tentang variasi ataupun kepelbagaian mereka melakukan serangan. Pada perlawanan semalam kita boleh lihat yang JDT tidak hanya memfokuskan kepada satu sudut untuk melakukan serangan. Sebaliknya, mereka banyak melakukan serangan dengan pelbagai arah. Mereka gunakan belah kanan Safawi Rashid. Mereka guna belah tengah melalui Leandro Velasquez dan Bekson. Mereka menggunakan belah kiri Arif Aiman dan sebagainya. Jadi disebabkan variation of attacking yang dilakukan oleh pasukan JDT ni menunjukkan satu corak permainan yang agak menarik. Tetapi sayanglah mereka bermain dengan sangat menarik, mereka bermain dengan sangat lawa, tetapi defending ataupun defend department pasukan PJ City lebih compact, lebih bagus daripada apabila bertahan, yang mana mereka mampu bertahan dengan sangat baik ketika JDT menyerang dan mereka mampu absorb ataupun menyerap tekanan yang diberikan oleh JDT ketika JDT menyerang. Itu yang pertama, variation of attacking, yang mana serangan yang pelbagai oleh pemain-pemain JDT pada perlawanan semalam. Mereka tak fokus, mereka tak cuba untuk masuk belah kiri saja. Sebaliknya mereka cuba semua arah daripada first half sampailah habis game. Memang mereka attack belah kanan dan juga belah kiri serta belah tengah untuk mencari gol pada perlawanan semalam. Yang kedua, apa yang saya suka tentang JDT adalah tentang peranan Safawi Rashid dan juga Arif Aiman. Pada perlawanan semalam saya nampak Arif Aiman sedikit efektif untuk bermain di belah kiri berbanding game-game yang sebelum ini. Yang mana pada perlawanan ni boleh dikatakan Arif Aiman memang sangat-sangat berkesan bermain di kiri dan Safawi Rashid sangat-sangat berkesan bermain di kanan. Tetapi apa yang saya suka tentang dua player ni adalah daripada segi change position ataupun pertukaran posisi yang dilakukan ketika perlawanan sedang berlangsung. Yang mana kita dapat lihat kadang-kadang Arif Aiman main di kanan, Safawi main di kiri. Kadang-kadang Arif Aiman main di kiri, Safawi main di kanan. Yang mana pertukaran dua player ni, yang mana kita tahu kedua-dua player ni mempunyai kelebihan masing-masing dan mampu memberi masalah kepada pertahanan. Disebabkan pertukaran dua player ni, pasukan ataupun pertahanan kiri dan juga pertahanan kanan pasukan PJ City mengalami masalah, yang mana mereka lambat mereka terpaksa adapt dengan pertukaran tersebut. Sekejap Arif main belah kiri, sekejap Safawi main belah kanan, sekejap Safawi main belah kiri, Arif main belah kanan. Jadi pertahanan pun akan mula pening macam mana nak jaga, sebab pertukaran berlaku di antara kedua-dua player ni ketika game sedang berlangsung. Itu yang saya suka juga tentang pasukan JDT. Yang ketiga, apa yang saya suka tentang JDT adalah pertukaran player, iaitu yang mana mereka membawa masuk Syahrian Abimanyu. Syahrian Abimanyu memang sangat efektif bermain di bahagian midfield. Walaupun player yang sangat muda, memang boleh saya katakan mempunyai masa depan yang cerah. Dan pertukaran yang paling efektif adalah dengan membawa masuk Muhammadur Sumareh dan juga Ahya Rashid pada perlawanan semalam. Yang mana kita lihat 4 player yang bermain di posisi sama, iaitu right wing dan juga left wing, yang mana bermain di sayap kanan dan juga sayap kiri. 4 player ni adalah pemain tempatan. Dan juga apa yang paling penting, 4 player ni adalah pemain kebangsaan, yang mana memang boleh dikatakan ke-4 player ni mempunyai corak permainan yang berbeza, tetapi mampu memberi sesuatu yang berharga kepada pasukan. Dengan kemasukan Ahya dan juga Muhammadur Sumareh semalam, di belah kanan Sumareh bermain dengan sangat baik. Bahkan Ahya bermain dengan sangat cemerlang di belah kiri pasukan JDT, walaupun hanya 15 minit masa diberikan. Tetapi Ahya menunjukkan kualiti yang dia ada daripada segi dribble, daripada segi vision, daripada segi passing.
Ui, Ahya punya output passing semalam memang cun melecun. Dan Sumareh punya larian di belakang pertahanan, hasil hantaran daripada Ahya tu pun juga cun melecun. Kiranya dua-dua keempat-empat player winger pasukan JDT ni akan memeningkan kepala Benjamin Mora untuk pilih siapa yang perlu diletakkan dalam kesebelasan utama sekiranya keempat-empat player ni cergas seperti sedia kala. Itu yang boleh saya katakan. 3 benda ni adalah kunci kepada kemenangan pasukan JDT. Yang keempat, kunci kepada kemenangan JDT adalah di bahagian pertahanan. Yang mana bahagian pertahanan semalam mereka juga bekerja keras untuk menafikan percubaan-percubaan daripada PJ City. Walaupun lawan dengan PJ City, semalam pasukan ataupun defense department pasukan JDT juga terpaksa bekerja keras. Yang mana mereka menerima asakan yang boleh dikatakan banyak jugalah oleh PJ City kan. Jadi tahniahlah untuk defense department masih lagi kekal untuk clean sheet pada perlawanan semalam. Okey, kita masuk kelemahan pasukan Johor Darul Takzim. Kelemahan pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan semalam yang pertama adalah boleh saya katakan bukan kelemahan. Apa yang saya kurang sukalah, yang mana mereka sebenarnya tidak mencepatkan ataupun tidak menaikkan tempo perlawanan. Daripada first half sampai habis game, mereka hanya bermain boleh saya katakan dalam tempo yang sederhana. Yang mana mereka tak terlalu rush, mereka tak terlalu laju, mereka tak terlalu perlahan. Sebaliknya mereka bermain dengan seimbang, sederhana. Kadang-kadang laju sikit, kadang-kadang pelan sikit. Kira lebih kepada untuk keep momentum sebab mereka tahu yang mereka lawan PJ City, mungkin mereka boleh untuk bermain dengan relax dan santai, dan mereka juga mendahului 1-0 di first half. Jadi benda tu sedikit sebanyak membolehkan player untuk berehat walaupun ketika itu sedang berlawan dengan pasukan lawan. Itulah yang saya yang kurang suka tentang JDT. Yang kedua yang saya kurang suka tentang JDT, macam biasa finishing kan. Semalam ada banyak percubaan tetapi gagal dimanfaatkan dengan begitu mudah. Penyudah-penyudah yang ada masih lagi gagal memanfaatkan peluang-peluang keemasan yang sedia ada. Itu untuk pasukan JDT. Okey, untuk pasukan PJ City pula, apa yang saya boleh puji adalah yang pertama, pada perlawanan semalam mereka lebih tersusun di bahagian serangan. Yang mana pada perlawanan semalam mereka punya passing, mereka punya build up memang sangat-sangat tersusun dan organize gila, teratur gila pada perlawanan semalam berbanding game-game sebelum ni. Yang mana game-game sebelum ni nampak sangat tidak tersusun, sangat terabuk orang Kedah kata. Tetapi pada perlawanan semalam PJ City punya game di bahagian serangan lebih tenang, lebih chill, lebih relax, dan mereka mampu melakukan passing yang lebih efektif, mampu membuat gerakan yang menarik dan sebagainya berbanding game-game sebelum ini. Itu boleh diberi pujian. Yang kedua patut diberi pujian adalah defense department pasukan PJ City, yang mana mereka sentiasa compact, mereka bertahan dengan sangat baik, mereka tidak melakukan simple mistake, bahkan mereka menutup segala ruang yang ada daripada JDT untuk menjaringkan gol. Dan benda tu membuahkan hasil apabila mereka hanya bolos 2 gol kepada pasukan yang sedang dalam momentum yang sangat-sangat cemerlang, iaitu JDT. Dua benda tu boleh saya puji. Untuk kelemahan PJ City ataupun kekurangan PJ City, macam biasalah, mereka masih lagi kehilangan seorang striker dan mereka masih lagi buntu untuk ada seorang attacking midfielder yang kreatif, yang mana seorang player yang boleh menggerakkan serangan ataupun mencorakkan permainan mereka di bahagian tengah, dan mereka juga tak ada seorang striker yang boleh menyudahkan peluang-peluang yang ada. Itu antara kelemahan PJ City yang perlu mereka perbaiki . Tetapi tak boleh nak komen banyak-banyak lah. PJ City kan guna semua pemain tempatan, kira okey lah, tak berada di dalam zon penyingkiran. Itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.